Hatta bin Muhammad Ramli Kuala Kerai, ilakan politiking yang bermat, tumpukan kepada pembangunan. Terima kasih Tan Sri yang betul, ini tentang SPR ni, tentang election mestilah politik Tan Sri. Soalan nombor 2. Ya, tapi jangan tanpa politik. Sila Menteri. Yang berhormat Tan Sri yang dipetua, yang dikasihi dan mempunyai kesabaran yang tinggi. Kenapa itu pun perlu digelak? Sekali-sekala mengasihi yang dipertua tak apalah. Masih Menteri. Ceria sikit. Untuk makluman ahli yang berhormat, sistem first past the post adalah relevan dan amat sesuai untuk dilaksanakan di Malaysia, memandangkan Malaysia adalah negara yang berbilang kaum. Sejak merdeka dan tidak ada parti politik yang tidak mewakili mana-mana kaum. Walaupun Barisan Nasional tidak mendapat 2/3 kursi, tetapi Barisan Nasional mewakili berbilang kaum. Sistem yang diamalkan di Malaysia juga membolehkan antara lain kaum minoriti, orang asli, golongan profesional dan juga ahli perniagaan diwakili di Dewan Negara. Antara negara lain yang mengamalkan sistem first past the post ialah United Kingdom, India, Canada dan juga lain-lain lagi. Sistem dia ada mudah dipahami, lebih fokus, yang mana pengundi dan wakil rakyat mempunyai hubungan yang rapat. Keakraban ini membolehkan hubungan baik terjalin di antara rakyat dan pemimpin. Melalui sistem first past the post ataupun simple majority ini, rakyat boleh tahu parti mana yang menang, siapa yang mewakili mereka di peringkat negeri dan persekutuan. Mereka boleh menggunakan khidmat wakil rakyat mereka walaupun bukan daripada parti yang memerintah. Menjawab soalan tadi. Wakil rakyat adalah pegawai kebajikan nombor 1 di negara ini dan kita tak perlu lagi mengadakan negara berkebajikan. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan belum bersedia menerima cadangan jawatankuasa pilihan khas Parlimen berhubung dengan penambahbaikan proses pilihan raya untuk melaksanakan sistem proportionate representation bagi menggantikan sistem first past the post, kerana sistem sedia ada masih relevan dan sesuai untuk diteruskan di Malaysia. Namun SPR sedang mengkaji kesesuaian pelaksanaan sistem tersebut sebelum keputusan muktamad diumumkan. Terima kasih Tan Sri yang dipetua, yang sangat dikasihi. Bermurah hati semua pada pagi itu. Masih teruskan. Dan terima kasih kepada Menteri atas jawapan yang mengatakan bahawa sistem first past the post ini masih relevan. Dalam beberapa siri pilihan raya sebelum yang terbaru, kelihatannya pihak Barisan Nasional dan dulunya Perikatan memperolehi undi majoriti popular lebih 50%. Jadi mungkin itu boleh dikaitkan dengan keadaan sistem yang sesuai itu first past the post. Tapi selepas pilihan raya ke-13 kita dapati undi popular telah diperolehi oleh pihak pembangkang, namun di Dewan ini kita tidak mendapat kerusi yang mencukupi. Jadi akan menjadi suatu ketika di mana undi pihak yang kalah dari segi undi popular boleh mencapai 40% dan yang popular 60%, tapi yang 60% masih belum boleh menjadi kerajaan. Jadi tentulah pengalaman ini menunjukkan bahawa sistem proportionate representation lebih sesuai dalam keadaan ini. Dan dalam jawatankuasa pilihan khas Parlimen yang dibentuk tahun 2011 yang lalu, ianya terdiri daripada dua-dua belah pihak dalam Dewan ini. Majoritinya daripada pihak BN, minoritinya kita, dan kita telah bersetuju bersama-sama. Cantik dah tu. Dan kita telah laporkan dalam laporan. Tetapi tidak, sampai hari ini tidak ada maklumat mengenai kajian ke ataupun penelitian yang dibuat oleh mana-mana pihak. Perdana Menteri mengumumkan Jun yang lalu ada jawatankuasa khas akan ditubuh untuk memantau SPR. Sampai hari ini pun tak ada lagi. Jadi Tan Sri Pengerusi, bagaimana kerajaan cuba mengelak daripada keputusan Parlimen ini sendiri daripada dilaksanakan? Kalau bukan
kerajaan nak melaksanakan apa yang dicadang oleh Parlimen, siapa lagi? Terima kasih. Tan Sri yang betul. Kalau sekiranya kita nak buat apa pun, kita kena ada sistem. Kita bersetuju dengan sistem, selepas itu kita laksanakan. Sekarang ni kita buat sistem first past the post ataupun majority mudah. Itu sistem yang kita pakai. Tapi tak boleh bila kita pergi pilihan raya, kita tengok kita seronok, lepas tu kita pun kata kita ubah ikut proportionate representation. Dia tak boleh ubah macam tu. Sistem tu kena ubah dulu. Kalau kita ubah sistem, sekarang ni jawatankuasa pembaikan, jawatankuasa khas pembaikan, penambahbaikan pilihan raya yang ditubuhkan telah mencadangkan 22 perkara. Kita dah laksanakan 8. Hal yang lain dalam kajian tentang kesesuaian pelaksanaan sistem tersebut. Jadi pada masa sekarang ni, ini sistem yang kita pakai. Dalam UMNO apa bawah ni, kalau nak kira undi majoriti, naib presiden yang nombor 4 tu undi dia majoriti. Tetapi oleh kerana sistem kita ialah sistem majoriti, siapa yang mendapat majoriti kursi, maka dia menjadi naib presiden. Yang nombor 3 dengan nombor 4 tu undi majoriti nombor 4. Tapi nombor 3 jadi naib presiden sebab dia mempunyai kursi yang lebih. Undi nombor 10 MT dan juga undi nombor 8 dan nombor 9. Undi nombor 10 tu lebih banyak daripada 8 dan 9. Tetapi dia berada nombor 10. Nombor 10 tu saya. Jadi saya menerima, saya adalah nombor 10 dalam MT. Tetapi undi popular saya lebih daripada nombor 8 dan 9, ya. Iaitu daripada Rahman Dahlan dan juga Malik, ya. Okey. Jadi sistem ini kita kena ubah baru kita boleh bercakap. Kita tak boleh bercakap berdasarkan sistem yang berlainan daripada yang ada. Kalau sistem ni kita kata sistem daripada gua batu mana-mana kita ambil kita buat, tak apa. Ni sistem yang kita buat daripada merdeka sampai sekarang berdasarkan Malaysia penduduk berbilang kaum. Saya juga nak bagi sedikit maklumat kepada pembangkang supaya faham. Kalau kita nak buat sistem proportionate representation masa pilihan raya yang lepas, kalau kita pergi pilihan raya, BN dia ada satu parti. Tetapi parti-parti yang lain, dia tak boleh kata ini gabungan. Dia bertanding di atas parti sendiri. PAS bendera sendiri, DAP bendera sendiri, PKR bendera sendiri. Kalau dari segi percentage, dia tak boleh campur percentage. Dia kena ingat parti DAP yang mendapat 40 kursi. Kenapa tak bagi pendaftaran kelulusan? Kita dah mohon dah 3 tahun dah tak luluskan. Tan Sri, jangan guna alasan itu. Kita dah mohon dah 3 tahun. Daftarkan Pakatan Rakyat. Kenapa menteri sampai sekarang tak berani daftar Pakatan Rakyat? Ya. Timbalan presiden ni tak lama jadi presiden PKR. Behave yourself. Bangun bila bangun bagi tahu peraturan berapa. Lepas saya duduk. Yang Berhubung Menteri, kalau boleh saya mencelah macam ini tak ikut peraturan parlimen. Boleh saya mencelah? Bangun mencelah. Soalan mana boleh mencelah? Tak boleh. Tak boleh. Duduk sayang. Duduk. Duduk. Awak bakal presiden, duduk. Tak. Norizah timbalan presiden. Okey. Jangan sebut nama, peraturan pun tak tahu. Apa ini? Dalam parlimen tak boleh sebut nama. Gombak bakal presiden. Saya ubah dah. Saya tidak boleh campur hal lagi pasal Apa pagi ini? ini. Semua mengasihi saya. Ya. Tan Sri Soal betul. jawab boleh mencelah. Tan Sri betul. Sila. Sesiapa yang nak mencelah, dia mesti mengikut peraturan mesyuarat berapa. Lepas dia mencelah, saya duduk, speaker bagi tahu. Saya kata tak boleh, tak melayan. Okey? Sekarang ni oleh pencelahan tu dimasukkan, tidak ada peraturan mesyuarat, maka saya tak boleh layan. Tapi saya nak bagi tahu bahawa kalau kita bertanding biar di atas parti. Itu saya nak bagi contoh di mana kalau sekiranya didasarkan pilihan yang lepas, kalau parti ke parti mereka tidak sampai ke tahap tersebut, nak campur tak boleh. PAS dengan DAP dah bergaduh sekarang. Saya silap PAS dia masuk belah UMNO. Pergaduhan tersebut kalau sekiranya PAS masuk dengan UMNO, habislah 2/3 majoriti. Ya, terima kasih. Tan Sri, soalan tambahan.